Lalu, tanpa disedari, beliau telah memperkosa Medusa di kuil Dewi Athena tersebut. Dewi Athena begitu marah dan menyumpah Medusa dengan rambutnya kelihatan seperti ular. Dia berhasil memenggal dan mendapatkan kepala Medusa. Namun demikian, Hai viewers, selamat kembali ke channel Langkah Kecil. Anda bersama saya, Khairul. Seperti itulah ringkasan kisah Medusa, seorang gadis cantik yang teraniaya. Tanpa membuang masa lagi, jom kita lihat apa sebenarnya yang berlaku kepada Medusa. pada zaman mitologi Yunani, seorang perempuan yang bernama Medusa ditugaskan menjaga kuil Dewi Athena. Medusa ini sering berjalan-jalan dan duduk di pantai untuk mengambil angin yang tidak jauh dari kuil. Pada zaman itu, kekuasaan wilayah lautan telah dikuasai oleh Poseidon yang merupakan dewa laut. Poseidon memerhatikan gerak-gerik Medusa dan terpegun dengan kecantikan Medusa. Poseidon cuba untuk mendekati Medusa. Lalu, tanpa disedari, beliau telah memperkosa Medusa di kuil Dewi Athena tersebut. Medusa tidak dapat melakukan sembarang tindakan kerana dia terlalu lemah dan perkara tersebut telah diketahui oleh Dewi Athena. Sebelum kita merungkai kisah Medusa dengan lebih jauh lagi, mohon kepada Anda untuk memberikan sokongan kepada kami dengan cara subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Mengikut penulisan Theogony, Medusa merupakan anak kepada Kito dan Phokis, yaitu dewa kepada laut purba. Medusa mempunyai 3 adik-beradik dan beliau dipercayai sebagai makhluk fana atau makhluk yang tidak kekal. Namun, adik-beradiknya dipercayai sebagai makhluk yang kekal abadi. Ketiga-tiga beradik tersebut dikenali sebagai Gorgons. Akibat dari kejadian Poseidon yang memperkosa Medusa, Dewi Athena menghukum dan menyumpah Medusa atas alasan Medusa menggoda Poseidon, sedangkan pada hakikatnya Poseidon yang cuba memperkosanya kerana terpegun dengan kecantikan yang dimiliki oleh Medusa. Dewi Athena begitu marah dan menyumpah Medusa dengan rambutnya kelihatan seperti ular. Seluruh kepalanya telah berubah, kejelitaan dan kecantikan yang dimiliki telah hilang lepas terkena sumpahan Dewi Athena. Medusa kemudiannya dikirim ke pulau yang jauh dan dikutuk sehinggakan tidak ada lelaki yang menginginkannya. Dewi Athena juga memberi amaran kepada sesiapa yang mendekati Medusa, maka mereka akan bertukar menjadi batu. Athena tidak mahu seorang lelaki pun mendekati Medusa dan membuatkan ramai yang takut untuk bertemu dengan Medusa. Perseus yang merupakan anak kepada Zeus ingin mendapatkan kepala Medusa yang dikatakan mempunyai kekuatannya tersendiri. Perseus datang ke pulau itu dengan persiapan lengkap, di mana dia membawa pedang mahkota Zeus, kasut terbang dari Hermes, dan perisai dari Athena. Dia berhasil memenggal dan mendapatkan kepala Medusa. Namun demikian, perkara aneh telah berlaku. Seekor kuda bersayap bernama Pegasus muncul dari lehernya setelah dipenggal oleh Perseus. Tetapi menurut Hesiod, dalam karyanya Theogony, gergasi emas bernama Chryseio turut muncul dari lehernya. Kakak dan adik Medusa yang mendapat tahu apa yang berlaku segera menyerang Perseus, tetapi beliau berjaya melarikan diri dengan topi halimunan yang dikurniakan oleh Hades. Jika mengikut variasi mitos lain, beliau melarikan diri dengan Pegasus seperti dipaparkan dalam Clash of Titans. Dalam perjalanan Perseus pulang ke Seriphus, darah dari kepala Medusa itu menitis semasa Perseus melalui kawasan lembah Libya. Ia telah mengakibatkan kemunculan banyak kalajengking. Dan pada satu ketika, semasa hendak melepaskan lelah, beliau bertembung dengan Dewa Atlas.
Perseus memohon untuk berehat seketika, tetapi permohonannya itu ditolak oleh Dewa Atlas. Apabila permohonannya untuk berehat seketika ditolak, Perseus menunjukkan kepala Medusa kepada Atlas, dan kemudiannya Atlas telah bertukar menjadi gunung. Sumpahan Athena terhadap Medusa masih lagi kekal, yaitu siapa yang berani melihatnya atau merenungnya akan bertukar menjadi batu. Darah yang mengalir dari badan Medusa juga boleh bertukar menjadi ular. Maka, untuk mengelakkannya dari menjadi batu, Perseus bertindak memasukkan kepala Medusa ke dalam peti. Perseus juga bertemu dengan Andromeda, putri kepada Raja Ethiopia, yaitu Cypus. Untuk menyelamatkan Andromeda dari menjadi mangsa Haman Cetus sebagai korban kepada Poseidon, beliau menggunakan kepala Medusa dan menukarkan Cetus tersebut menjadi batu. Kepala yang sama juga digunakan terhadap Phineus, bapa saudara Andromeda, merangkap tunangnya. Lepas takhta Seriphus diambil oleh Dictys, Perseus menyerahkan kepala Medusa kepada Athena, di mana ia digunakan sebagai pelindung setiap kali beliau turun ke medan perang. Walaupun Medusa dianggap raksasa dalam mitos klasik Yunani, tetapi kepalanya dianggap sebagai simbol pelindungan dan azimat bagi menghalau unsur-unsur jahat dari mengganggu si pemakainya. Malah nama Medusa itu sendiri berasal dari perkataan Yunani yang bermaksud untuk menjaga atau melindungi. Image-nya boleh dilihat dalam pelbagai artefak Yunani dan Rom yang ditemui di pelbagai tapak arkeologi sekitar Eropah. Contohnya, penemuan loket yang mengandungi image Medusa yang bertarikh dari abad kedua hingga ke-4 Masehi yang ditemui di kawasan desa Cambridgeshire. Selain itu, kepala Medusa yang diperbuat daripada marmer berusia 2000 tahun ditemui di tapak arkeologi sebuah pusat perdagangan Rom di Turki. Image Medusa terus kekal hidup dalam dunia moden hari ini. Lihat sahaja simbol yang digunakan firma pakaian fashion terkenal, Versace, sebagai logo syarikatnya. Semua ini menunjukkan mitos klasik lama masih wujud sehingga ke hari ini dan menjadi sebahagian daripada fabrik dunia moden. Demikianlah kisah mengenai Medusa, wanita cantik yang teranaya. Kisah ini adalah mitos klasik lama. Ianya hanya sebagai pengetahuan tambahan buat Anda. Terdapat pengajaran di dalam kisah ini, di mana walaupun telah mati, Medusa masih bermanfaat dan menjadi pelindung kepada pemiliknya. Sebelum mengundurkan diri, mohon jasa baik Anda semua untuk subscribe, like, dan share video kami ini. Sokongan Anda semua amatlah kami hargai. Sampai jumpa lagi. Bye.